Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi semua. Nama saya Nurul Hidayah Maulad Rosli. Matric number 1180759. Dan video kali ini saya akan membentangkan mengenai e-book yang bertajuk Pejuang Saham, Indikator Variable Index Dynamic Average VIDIA. Pertama-tamanya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan juga kesyukuran kehadirat Ilahi kerana dengan limpah dan rahmat darinya dapat saya menyelesaikan tanggungjawab ini, iaitu menyiapkan e-book ini yang bertajuk Pejuang Saham, Indikator VIDIA. Dan di samping itu, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Nur Adli Rizwan Shah bin Muhammad Dali kerana dengan berkat usaha daripada beliau mengajar dan juga memberi panduan kepada saya dan juga rakan-rakan yang lain, dapat kami menyiapkan buku ini. Okey, isi kandungan yang terkandung dalam buku ini, yang pertama mengandungi 10 bab. Okey, yang pertama pengasas indikator VIDIA, yang kedua pengenalan VIDIA, yang ketiga fungsi VIDIA, yang keempat apa parameter yang digunakan dalam indikator VIDIA, yang kelima dan juga apa fungsi setiap parameter tersebut, dan yang keenam counter CMSB, cahaya mata Sarawak Berhad. Kita lihat dari segi aplikasi di TradingView, signal beli dan jual, dan swing strategy. Dan bab yang ke-9 mengenai VIDIA, indikator VIDIA versus indikator EMA. Apa perbezaan dan juga apa persamaan dia. Dan yang terakhir, apa kelebihan VIDIA berbanding indikator lain ataupun indikator EMA. Okey, pada permulaannya, sebelum kita pergi lebih jauh mengenai topik-topik yang lagi mendalam, mari kita berkenalan secara ringkas dulu dengan buku ini. Okey, secara ringkasnya, buku ini berkenaan dengan pelaburan saham dan kita boleh katakan yang majoriti orang di luar sana berspekulasi bahawa pelaburan saham ni dia merupakan lubuk duit. Tapi sebenarnya setiap nilai modal pelaburan yang dilaburkan, dia diiringi dengan risiko yang perlu ditanggung oleh setiap pelabur. Maka dengan itu pentingnya penjagaan 3 prinsip, iaitu yang pertama mindset, yang kedua method, dan yang ketiga adalah money management. Okey, dalam buku ini kita akan mengupas mengenai method, iaitu indikator yang boleh digunakan oleh para trader di luar sana, iaitu Variable Index Dynamic Average VIDIA. Baik, untuk bab pertama menceritakan mengenai pengasas Variable Index Dynamic Average VIDIA. VIDIA telah diperkenalkan dan diperkembangkan oleh Tushar Chande. Beliau dilahirkan di India dan beliau memulakan kerjanya dengan niat untuk menjadi seorang jurutera. Pada tahun 1984, beliau berjaya memperolehi PhD dalam bidang kejuruteraan metodologi dari University of Illinois di Amerika Syarikat. Dan beliau mula mencuburi bidang pelaburan dan keuangan ini pada tahun terakhir semasa beliau menuliskan pengajian PhD-nya. Okey, kemahiran Chande dalam bidang kejuruteraan ni memudahkan beliau untuk menguasai penganalisaan dalam bidang keuangan ataupun ilmu dagangan ini. Oleh sebab itu, sehingga kini Chande dikenali sebagai salah seorang daripada penganalisa teknikal yang terkenal dengan perspektifnya yang unik yang mengenai bagaimana para pelabur dapat menganalisis pasaran saham mengikut trend. Seterusnya, untuk bab kedua berkenaan dengan pengenalan VIDIA. Okey, mari kita berkenalan dengan VIDIA sikit. Okey, VIDIA dia merupakan salah satu indikator bagi technical analysis yang boleh digunakan oleh para pelabur untuk menganalisis pasaran saham. Indikator ini diperkenalkan oleh Tushar Chande sebagai peningkatan atau penambahbaikan bagi indikator sebelumnya yang telah diperkenalkan, iaitu EMA, Exponential Moving Average. Ringkasnya, kita boleh katakan yang indikator VIDIA dengan indikator EMA ni lebih kurang sama kerana dia mengukur perubahan turun naik pasaran.
Selain itu, VIDIA juga merupakan salah satu daripada jenis moving average. Terdapat moving average yang lain. Yang pertama adalah moving average. Yang kedua ada adaptive moving average. Yang ketiga double exponential moving average. Yang keempat fractal adaptive moving average. Yang kelima triple exponential moving average. Dan seterusnya Nick-Ripok moving average. Jadinya apa pula moving average ni? Moving average ni adalah salah satu teknikal analisis yang sering dan popular digunakan oleh para pelabur untuk analisis corak perubahan purata pergerakan saham dari masa ke semasa dan mengenal pasti support and resistance bagi setiap pergerakan saham tersebut. Secara ringkasnya, pelabur menggunakan moving average untuk membezakan turun naik harga sama ada pada pasaran biasa ataupun trend perubahan yang sebenar. Okey, VIDIA dikatakan kesinambungan daripada EMA kerana ia merupakan sebuah indikator yang menganalisis yang menjadikan turun naik volatility sebagai kunci utama dalam dia menganalisis dan menjangkakan perubahan dalam tingkat harga yang akan berlaku. Selain itu, VIDIA juga digunakan untuk jangka pendek. Jadinya ia sangat sesuai untuk swing trader guna untuk dia sebagai strategi untuk melihat perubahan dan juga trend pasaran. Secara umumnya, kita boleh cakap yang VIDIA ni indikator yang merangkumi kaedah pengiraan EMA dan juga pada masa yang sama menggunakan CMO sebagai ukuran tempoh ayunan. CMO ialah Candle Momentum Oscillator. Seterusnya, bab 3 menceritakan mengenai fungsi variable index dynamic average VIDIA. Okey, VIDIA terdapat 3 fungsi VIDIA, iaitu yang pertama, indikator bagi technical analysis yang memfokuskan kepada perubahan turun naik pasaran. Yang mana ia menganalisis turun naik harga pasaran semasa untuk menghasilkan isyarat dan menentukan masa yang sesuai untuk trader membeli atau menjual saham. Dan yang terakhir, sebagai pelengkap kepada exponential moving average EMA. Bab 4 iaitu bab seterusnya menceritakan mengenai parameter VIDIA. Okey, terdapat 3 jenis parameter yang digunakan bagi indikator VIDIA. Yang pertama ialah CCHAM PRY ataupun standard deviation. Okey, standard deviation diperkenalkan pada tahun 1992 oleh Candle, yang mana dia memperkenalkan VIDIA kali dengan CCHAM PRY sebagai index volatility. Yang kedua, exponential moving average EMA. Okey, EMA diperlukan sebagai penunjuk untuk tempoh jangka masa perubahan dinamik secara purata. Dan yang ketiga adalah Candle Momentum Oscillator CMO. Okey, CMO pula sebagai parameter untuk mengukur tempoh ayunan pada turun naik pasaran. Okey, untuk formula CMO seperti yang dapat dilihat di dalam e-book tersebut, CMO sama dengan up sum tolak down sum bahagi dengan up sum tambah down sum. Okey, up sum ialah jumlah kenaikan positif kenaikan harga positif dalam tempoh semasa. Manakala down sum pula jumlah kenaikan harga yang negatif dalam tempoh semasa. Bab 5 pula menceritakan mengenai fungsi bagi setiap ketiga-tiga parameter tersebut. Okey, yang pertama tadi CCHAM PRY, standard deviation. Standard deviation digunakan sebagai parameter untuk mengukur penyimpangan harga dari moving average ataupun digelar ukuran volatility. Okey, antara ketiga-tiga parameter ini, CCHAM PRY ataupun standard deviation merupakan parameter yang paling efektif kerana CCHAM PRY memiliki nilai MSE iaitu mean square error yang lebih kecil dan menghasilkan profit yang lagi besar. Okey, apa itu MSE? Okey, MSE merupakan satu teknik smoothing yang digunakan untuk melicinkan dan mengesan variasi-variasi rawak. Ini bermaksud dengan adanya MSE dapat mengurangkan julat perbezaan sewaktu berlakunya turun naik pasaran. Sebab itu, kita katakan yang VIDIA lagi cepat untuk menangkap perubahan harga turun naik yang begitu tinggi
berbanding EMA indicator. Kedua, EMA, exponential average. Okey, EMA bertindak sebagai tempoh purata bergerak moving average kepada VDR indicator. Secara ringkasnya, ia berfungsi sebagai pemberat bagi menentukan setiap tempoh harga yang bersesuaian dengan kadar turun naik pasaran. Terdapat juga pemberat lain yang digunakan seperti EWMA, SMMA ataupun LWMA. Okey, yang ketiga, fungsi CMO iaitu menjangkau kawasan yang dibeli dan dijual yang lebih kerap berdasarkan momentum yang ditunjukkan. MO dibuat dengan mengira perbezaan antara jumlah penutup terakhir yang lebih tinggi dan yang terendah. Okey, tadi kita dah tengok formula CMO secara general. Sekarang formula CMO untuk mengira VDR. Okey, VDR sama dengan harga darab dengan F. F itu ialah smoothing factor yang mana kita boleh dapat melalui pengiraan 2 bahagi tempoh EMA tambah 1. Dan kita darab dengan nilai semasa CMO dan tambah dengan tempoh nilai yang tepat sebelum jangka masa dikira. Dan kita darab dengan 1 tolak smoothing factor darab dengan nilai semasa CMO. Jadi kita tengok kepada bab seterusnya. Okey, bab seterusnya ialah bab 6 yang berkenaan dengan counter CMSB, cahaya mata Sarawak Berhad, aplikasi di TradingView. Saya bagi contoh macam mana kita nak screening counter SMSB di TradingView. Okey, yang pertama, setelah buka TradingView, kita cari counter yang kita ingin lihat ataupun kita ingin screening. Contohnya seperti yang saya kata, saya ambil cahaya mata Sarawak Berhad. Okey, apabila sudah memilih counter dan kita klik indikator dan masukkan indikator yang kita nak guna. Sebagai contoh, untuk video ni kita guna VDR indicator. And seterusnya, apabila kita sudah pilih indikator yang diinginkan, contoh macam VDR indicator tadi, dan indikator tersebut, nama bagi indikator tersebut akan dilistkan di bahagian belah kiri carta. Contoh kalau kita ambil VDR, dia akan tulis VDR. Kalau kita ambil EMA, dia akan tulis EMA. Okey. Seterusnya, bila kita dah pilih indikator VDR, kita boleh ubah input dalam input untuk pengiraan VDR yang bersesuaian dengan standard yang kita nak. Sebagai contoh, kita boleh pilih length berapa yang kita inginkan dan juga sama ada kita nak guna fix CMO ataupun tidak, sama ada kita nak guna calculation method yang diberikan, iaitu CMO divide bahagi kepada standard deviation. Okey, terakhir setelah kita memilih ataupun memasukkan key in kita punya input yang diinginkan, parameter yang kita inginkan, jadinya terbentuklah garisan VDR. Garisan VDR ada satu line je. Seperti rajah tera, rajah 4, garisan VDR yang terbentuk setelah saya menggunakan input dan juga menetapkan jangka masa, tempoh dia sehari. Okey, seterusnya bila kita dah pilih counter, kita dah pilih indikator, jadi macam mana kita nak tengok yang melalui indikator tu, macam mana kita nak tengok signal untuk beli ataupun jual. Okey, untuk bab 7 kita akan cerita CMSB berdasarkan rajah 5 yang kita dapat lihat dalam e-book, terbentuknya garisan ataupun line downtrend antara titik A dan juga titik B. Kemudian seterusnya berlaku pula uptrend dari titik B kepada titik C, iaitu downtrend garisan berwarna merah dan uptrend garisan berwarna hijau. Dan kita boleh lihat ada dua garisan menegak dekat situ. Okey, garisan menegak yang pertama berwarna hijau yang mana saya tanda sebagai berlakunya intersect antara garisan VDR dan juga candle harga, dan itu untuk beli. Dan seterusnya garisan menegak yang kedua berwarna ungu
untuk jual. Okey, kita akan tengok dengan lebih detail. Okey, seperti yang kita boleh lihat dalam rajak 6, kat situ ada satu garisan menegak berwarna hijau dan satu garisan panjang melintang berwarna ungu. Jadinya yang berwarna hijau tu saya tanda sebagai garisan lah, nak menunjukkan berlakunya persilangan antara garisan Vidya dengan juga kandel harga. Dan yang melintang berwarna ungu tu garisan yang menunjukkan pada masa tu harga beli berapa. Okey, untuk kaunter CMSB, signal beli pada harga RM1.19. RM1.19. Macam mana kita tahu itu masih sesuai untuk kita beli? Apabila garisan Vidya dia mula bersilang dengan kandel harga, dia langgar kandel harga dan dia bergerak atau dia berada di bawah kandel harga, maka itu tanda kita boleh beli. Macam yang dapat kita lihat dekat rajak 6, ada satu garisan Vidya berwarna hijau, dia berada di bawah kandel harga. Itu maksudnya masih sesuai untuk trader beli. Dan seterusnya page 41 menceritakan macam mana pula kita nak jual. Okey, garisan menegak berwarna biru saya tanda sebagai berlakunya persilangan lah antara garisan Vidya dan juga kandel harga pada harga RM1.16. Okey, untuk kaunter CMSB saya jual pada harga RM1.19. Macam mana kita tahu? Apabila garisan Vidya dia bersilang dengan kandel harga dan dia bergerak atau berada di atas kandel harga, maka itu tanda jual. Macam dalam rajah, garisan Vidya dia berada di atas kandel harga berwarna merah. So itu tandanya masa untuk jual. Okey, setelah kita mengetahui bila masa kita nak beli, bila masa kita nak jual. Okey, sekarang kita masuk ke bab 8 mengenai counter, masih dalam berkenaan dengan counter CMSB, iaitu swing strategy. Okey, terdapat dua strategi. Yang pertama, money management. Yang kedua, double Vidya. Okey, apa itu money management? Bila kita sebut money management, dia berkaitan dengan set peraturan untuk setiap trader ataupun investor yang mana mereka kena buat untuk menguruskan modal pelaburan. Mengikut skill pelaburan masing-masing lah, dan juga mengikut masa, mengikut objektif setiap investor ataupun trader. Jadinya, setiap investor ni dia mempunyai money management yang berbeza. Tak semestinya kena sama. Dia bergantung kepada individu tersebut. Okey, seperti yang kita dapat lihat, rajah 8 menunjukkan pengiraan untuk money management bagi counter CMSB. Okey, dalam pengiraan money management, dia merangkumi berapa modal yang kita guna, laburkan, dan juga berapa risiko yang kita sanggup terima, 2%, 3% ataupun berapalah ikut individu. Okey, seterusnya harga beli, harga potong rugi, target pertama, target kedua. Jadinya trader perlu untuk membuat kira-kira untuk money management, iaitu menetapkan nilai risiko yang mereka sanggup terima. Sebab tak kiralah untuk beginner ataupun veteran, tapi money management ni sangat penting untuk pengurusan keuangan dari segi modal pelaburan. Yang kedua adalah double Vidya. Maksudnya, kita menggunakan dua garisan ataupun line Vidya dalam chart. Okey, sebagai contoh dapat kita lihat dalam rajah 9, ada dua line garisan Vidya, iaitu Vidya 9, iaitu line 9 dengan Vidya line 25. Okey, swing trader dia boleh menjadikan garisan Vidya 25 yang berwarna biru purple tu sebagai support kepada Vidya 9. Okey, kita dapat lihat tadi kita dah beli kan? Kita dah beli dan kita akan beli bila garisan Vidya tu dia cross and dia berada di bawah candle harga. Jadinya seperti dalam rajah 9, Vidya 9 dia bergerak dan melepasi Vidya 25. Itu bermaksud saham boleh dipegang selagi mana garisan Vidya 9 tidak memecah ataupun dia melanggar garisan Vidya 35.
contoh sekiranya VIDA 9 mula menghampiri dan juga dia menunjukkan downtrend, okey, dan dia menembusi VIDA 25, dia downtrend makin bawah dan dia dah langgar VIDA 25, maksudnya ia menunjukkan trader tu kena jual saham tersebut. Kesimpulannya sekarang kita boleh cakap yang selagi VIDA 9 tu berada di atas VIDA 25, iaitu support dia tadi, selagi garisan VIDA berada di atas support, maka trader atau pelabur ni boleh hold ataupun boleh pegang saham tersebut. Okey, seterusnya bab 9. Bab 9 kita membincangkan mengenai VIDA versus EMA indicator. Persamaan dan juga perbezaan dia. Okey, persamaan VIDA dan EMA adalah seperti biasa, dia diperkenalkan oleh Tursha Chandé. Kita dah cerita di awal-awal pengenalan tadi, VIDA dan EMA ini dia diperkenalkan oleh Tursha Chandé dan kedua-duanya menggunakan technical analysis yang sama, iaitu moving average. Okey, perbezaannya pula, walaupun VIDA dan EMA ni menggunakan teknikal yang sama, moving average, untuk dia mengenal pasti momentum harga pasaran. Tetapi VIDA ni dia dapat menangkap trend perubahan dengan cepat berbanding EMA. Sebabnya VIDA dia menggunakan tempoh ayunan CMO, Chandé Momentum Oscillator, yang lebih tepat dan peka akan perubahan yang berlaku, perubahan turun naik yang begitu tinggi. Jadinya dia boleh mensesuaikan diri berbanding EMA. Okey, seterusnya kita lihat perbezaan antara EMA dan juga VIDA ni dari segi signal buy dia. Okey, berdasarkan Raja 10, dia menunjukkan yang indikator EMA ni dia memberikan signal ataupun cross untuk beli lebih awal berbanding VIDA, indikator VIDA. Garis menegak yang berwarna biru menunjukkan yang berlakunya cross antara garisan EMA dan juga candle price yang menunjukkan itu tanda untuk beli. Manakala garisan menegak yang berwarna brown menunjukkan berlakunya cross untuk buy bagi garisan VIDA dan juga candle price. Tapi namun begitu, dari segi smoothing dia, VIDA ni lebih smooth, yang mana seperti yang kita boleh lihat yang pergerakan garisan EMA dia tidak dapat menangkap perubahan turun naik pasaran dengan fleksibel, yang mana dia hanya melanggar candle price. Manakala kalau dari segi VIDA, dia menyesuaikan diri, dia tidak melanggar candle price tersebut. Oleh sebab itu, EMA ni dia disebabkan dia tidak dapat menyesuaikan diri dengan turun naik harga, maka ia akan mengeluarkan lebih banyak signal. Okey, seterusnya perbezaan lain yang kita dapat lihat di antara VIDA dan juga EMA ni, seperti Raja 12 yang kita dapat lihat, garisan yang berwarna hijau merupakan garisan VIDA dan garisan berwarna oranye adalah garisan EMA. Kita dapat lihat situ ketika momentum mula melemah, yang mana berlakunya penurunan harga, VIDA ni mula merata, sementara EMA ni hanya bergerak melintasi candle price dan gagal untuk menyesuaikan diri. Itulah yang saya maksudkan sebentar tadi mengenai smooth tersebut. Okey, seterusnya kita masuk kepada bab yang terakhir, iaitu bab 10, iaitu berkenaan dengan kelebihan VIDA. Terdapat 3 kelebihan VIDA yang saya boleh highlightkan di sini, iaitu yang pertama, indikator VIDA dia lebih dinamik kerana dia dapat menyesuaikan diri dengan harga pasaran yang begitu cepat berbanding EMA yang kita dapat lihat sebentar tadi. Dan yang kedua, dia membantu para pelabur untuk membuat keputusan dengan lebih tepat hasil daripada penelitian trend momentum yang berlaku. Dan yang terakhir, dia menggunakan 3 parameter yang berbeza yang efektif, iaitu standard deviation, CCM PRY, yang kedua EMA, exponential moving average, dan yang terakhir CMO, Chandé Momentum Oscillator.
Okey, itu sajalah perkongsian yang saya dapat berikan hasil daripada penelitian dan juga pembelajaran saya sepanjang semester ini. Dan saya memohon maaf sekiranya ada kekurangan dari segi penulisan dan juga ayat kata-kata yang digunakan. Dan semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk semua. Stay safe and Assalamualaikum.